habis kau nanti diremuk-remukkannya tulang kau. Kejayaan sesebuah filem Melayu pada tahun-tahun 50-an membawa kepada 60-an bukan saja kerana jalan ceritanya yang menarik serta pengarah-pengarah yang berpengalaman, tetapi satu daripada kekuatan setiap filem itu sehingga berjaya dan mendapat sambutan peminat adalah kerana beberapa orang seniman dan seniwati yang dapat membawa berbagai-bagai peranan dengan jayanya. Perceraian itu mencabut pundi percintaan suami istri di muka bumi. Asmara yang telah hidup di antara dua jiwa. Lakonan seniman dan seniwati ini amat memberi kesan kepada para penonton dek kerana kepitahan melafazkan dialog di dalam satu-satu babak yang berlainan watak serta memek muka mereka dan gaya lakonan yang memukau di samping menjiwai sesebuah cerita menjadi penyebab utama mereka berupaya menguasai penonton sehingga meletakkan mereka sebagai pelakon seniman dan seniwati berkarakter. Studio Jalan Ampas amat berbangga dengan pelakon-pelakon veteran yang berpengalaman dari sejak tahun-tahun 50-an. Jasa mereka amat besar dalam dunia filem Melayu. Ketiadaan mereka dirasakan sebagai satu kehilangan besar, masih payah dicari ganti. Di antara mereka ialah pelakon dan pengarah Eskandar Risman, berasal dari pentas bangsawan, menantu kepada Miss Tijah atau Tijadin dan Khairuddin Tairu. Kedua-duanya, ibu dan bapa mertuanya adalah anak bangsawan. Kita saksikan lakonan Eskandar Risman dengan wataknya sebagai pembesar istana yang iri hati dan penghasut dalam filem Hang Tuah arahan Pani Majumdar. Biar yang munasabah, Fatih percaya orang kaya ini dapat memujuk bendahara Pahang supaya mengawinkan anaknya dengan tuanku. Beta tak sangka rupa-rupanya telunjuk mencucuk mata. Sungguh tuanku, dulu bila Patih dengar, Patih sendiri tidak percaya yang Hang Tuah sanggup menggunting dalam pelipatan. Cincin, silakan masuk. Sebuah lagi filem lakonan beliau ialah Neraca. Di dalam filem ini, Eskandar Risman dapat membawa wataknya dengan cemerlang yang berlainan sekali dengan wataknya dalam filem Hang Tuah. Saya mendengarnya. Tak lama lagi Cik Usil akan jadi suami isteri. Saya lebih suka perasaan saling mengerti itu disemai sebelum berkahwin. Ahli pelukis? Ya. Mereka saling mencintai. Mana boleh? Selagi saya hidup, saya tak mau dia kahwin dengan si bangsat. Mana kamu budak ni? Orang bawa kabar baik, dipukulnya pula. Satu lagi filem yang dilakonkannya ialah Doktor. Beliau berlakon sebagai seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya dan mempunyai harapan tinggi agar anaknya itu terus belajar sehingga menjadi seorang doktor. Wataknya agak berlainan dari watak-watak jahat yang biasa dilakonkannya. Kita saksikan sendiri lakonan Eskandar Risman dalam filem Doktor. Janji Bapak jadikan kau seorang doktor. Aku juga mau anak-anak aku semua senang. Kalau boleh aku akan samakan apa yang aku bagi pada Idris, begitu juga pada Husin dan Munah. Tapi apa dayaku? Aku miskin. Idris, mari sini. Mengapa kau kasih pisang-pisang ini pada adik-adik kau? Cakap, apa tak? Saya tak sampai hati makan satu orang. Bang, jangan pukul. Bapak suka nak. Bapak tenang hati kau ada perasaan semacam ini. Jangan nak melarat-larat pula sampai ke bapak orang kau. Ingat bang, nanti... Nanti apa? Nanti apa? Bapak engkau walau bapak siapa pun aku tak peduli. Jangan kau nak memerintah aku di sini. Aku bukan hidup memakan harta bapak engkau bapak siapa tahu. Friend, dense forest grow. The trees become very tall and the creepers and vines are so thick that the forest is dark. Some of the trees which float. Belajar ya nak. Dia sajalah yang boleh pergi sekolah. Ya. Sudah berapa tahun sekolah tak juga lulus. Muka tak malu. 200 ringgit senang boleh dapat. Tapi kau tidak sadar bagaimana aku menghinakan diri aku. Kau telah lupa bagaimana aku mengorbankan segala tenaga aku.
untuk menjadikan kau seorang doktor. Sekarang kau mengatakan kau tidak mau terus sekolah. Kau telah mungkir janji. Kau telah mengkhianati dengan harapan aku. Abang, anakku. Abang. Balik ke istana hatiku takut, perintah raja mesti diikut. Kalau tidak aku pun maut, kepala dan badan tidak tersangkut. Seniman Eskadarisman juga boleh menyanyi dan berlawak. Ini dapat kita saksikan dari filem Anakku Sazali, di mana beliau berlakon sebagai salah seorang pelawak atau badut di dalam kumpulan bangsawan. Sedua tasik, pandangannya banyak, serba cantik. Di sini berhenti lebih baik dari merayau hilir mudik. Adinda akan mati dulu. Adinda akan. Dan bagaimana pula pelakon sebagai Abdul Wahid di dalam filem Tiga Abdul Arhan P. Ramlee. Bulat-bulat. Itu demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kotak kau. Hai, Kanda pun lebih dahsyat, Dinda. Makan tak kenyang, tidur tak basah, mandi tak lena. Pendek kata dalam seminggu dua ini, macam kapal nak masuk dok. Kaki bukan sebarang kaki. Kaki diorder dari Egypt. Lelaki bukan sebarang lelaki. Nah, ini lelaki Abdul Wahid. Jikalau merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang. Jikalau hati sudah terikat, lekaslah lekas masuk meminang. Meminang. Keunggulan beliau sebagai pelakon filem amat disegani dan dihormati. Eskadarisman terus dipilih oleh P. Ramlee di dalam filem arahannya Antara Dua Darjat. Saksikan kehebatan lakonan Eskadarisman. Ya, Dinda, yang kumbang ni mata putih ke mata hitam? Hantamlah mata kelabu. Aku gibap. Bila kau mengambil aku sebagai istrimu? Kau jangan khawatir, Nomi. Sekarang aku sedang memujuk istriku. Apabila diserahkan saja surat kuasa, tanggung beres. Wajis, jikalau istriku menyintai manusia yang sama darjat dengan aku rela menceraikannya. Tetapi, jikalau dengan manusia durjana yang rendah darjat seperti itulah, jauh panggang dari api. Oh iya, kawan-kawan aku datang dari Singapura mengajak aku pergi berburu. Semasa aku di England dulu, mereka menggelar aku Tengku Mokri, the sharp shooter. Nama Siti Tanjung Perak atau Mak Siti sudah menjadi sebagai trademark di dalam filem-filem Melayu, sama ada keluaran studio Jalan Ampas mahupun studio KT Kris. Watak Mak Siti menjadi rebutan kepada kedua-dua studio. Gaya lakonan dan logat dialog Indonesianya yang membuatkannya lebih bertenaga dalam menghidupkan sesuatu karakter. Sebagai ibu yang garang, mertua yang berpura-pura, malah sifat sombong dan bongkak sebagai orang berada dapat dihidupkannya semua. Kita saksikan watak Mak Siti Tanjung Perak sebagai ibu yang garang dan mertua yang berpura-pura dari filem Merana, lakonan beliau bersama P. Ramlee dan Latifah Omar. Apa yang jadi atas diri aku nih? Anak aku sudah ditelan, nampak-nampaknya aku pun mau ditelan juga. Amboy, kalau si Amer ada di rumah, asyik dibilik saja memerap. Takut tak kalau si Amer itu nanti diambil orang. Ibu, janganlah ibu cakap begitu. Oh, kalau aku cakap begitu jadi salah sama aku. Kau saja yang betul ya, kau saja yang betul, kau saja yang betul ya. Perempuan yang tidak membawa untung. Kau tengok apa ini? Kau pikir ini harta bapak kau? Kau koyakkan baju anak saudaraku. Wah, bukan main. Kau marah sama nyamuk, kau bakar kelambu ya. Bangsat. Aku tinggal di sini, aku yang mandikan kau, aku yang jaga kau. Alah sayang, cucu aku sayangnya, sayang. Kurang hajar, kau belum percaya lagi cakapan aku ya. Kau bilang aku pelanang putih.
Bagaimana pula watak beliau sebagai orang yang berada tetapi sombong serta pemilih untuk mencari menantu terbukti lakonannya dalam filem Bujang Lapuk. Tak siapa nak ingin belaki. Hai, selama kau sudah besar nih Ton, sepatah aku kata, empat mata kau kata. Lama-lama kalau begini aku boleh mati. Hatilia. Apa mak? Lemah jantung lah. Kenapa mak tak suka itu kawin dengan orang kebanyakan? Orang kebanyakan itu apa? Semuanya kelabu asap. Kais pagi, makan pagi. Kais petang, makan petang. Kan bagus kau kawin orang kaya, sampai tua kau boleh senang. Budak Leman itu udah besar, cantik pun dia sekarang. Mereka bersadang nak meminang kau. Aku suka. Kau setuju tak? Aku tak suka lah, Mak. Ain, tengoklah anak-anak zaman sekarang. Kalau kita pilih semua tak suka. Ini mesti ada perhubungan yang sulit. Sudin, turun kau sini, Sudin. Bujang Lapuk tak sadar diri. Entah obat guna apa yang dia sudah kasih pada anak saya sampai anak saya berani menolak pinangan orang. Turun kau sini. Sudah. Sabar. Turun kau sini, Bujang Lapuk. Turun, Bujang Lapuk. Makcik tak harus gaduh begini. Makcik bukan orang biasa. Makcik ini orang ada-ada. Betul kata kau, Ramli. Mak Sudin. Aku ini orang ada-ada tahu. Aku ada 2 cincin berlian tahu. Kau ajak perempuan mandi sungai. Kini kita saksikan pula lakonan beliau di dalam filem keluaran K.T. Kris memegang watak ibu yang mengawal ketat kebebasan anak lelakinya yang dilakonkan oleh Dola Dagang. Sekali ku tangankan kau, Osman. Mari duduk dekat aku sini. Besok kalau kita pergi mandi sungai, enggak tak? Boleh. Tapi saya jangan datang kemari lah. Tunggu je tempat. Osman! Masuk. Astagfirullahalazim. Osman. Kau ini nak cari penyakit lah. Osman, apa kau tak serik? Kepala kau sikit lagi pecah di pelangkung de orang. Karena kau berkawan baik sangat dengan si Suryani anak si Beda Roja itu dulu. Sekarang dengan Salma anak doktor. Osman, ingat kau anak bomo. Salma itu anak dokter, tak boleh campur. Tapi Mak. Tapi apa? Aku bilang tak boleh campur. Masuk. Apa kau pandang lagi aku? Masuk. Sungguh rajin Siti sayang. Mak Siti Tanjung Perak juga boleh berlawak dan menyanyi. Kita tonton dan dengar suara Mak Siti menyanyi bersama S. Samsudin. Sudah. Jangan banyak puji. Sudahlah. Aku naik benci. Engkau memang begitu. Ada-ada saja. Ada yang engkau mau, jadi buat manja. Memang ada satu seruling hikmat. Siapa mendengar mendapat cacat. Berapa mas kawin, tanda pinangan, sedikit pun tidak hamba hiraukan. Asalkan dapat kita jodohkan putraku dengan putrimu tuan. Sebuah lagi lagu nyanyian Mak Siti bersama A.R. Tompel dalam filem Racun Dunia. Tambah lado-lado pade. Makan laki-laki kalau nenek bikin sambal taruh lada kental-kental sama nasi kita super terus kacang macam buntal. Lagi seorang seniman yang berkecimpung dalam dunia filem Melayu sejak dari tahun-tahun 40-an ialah seniman veteran Daeng Idris. Beliau merupakan pelakon besar yang mempunyai karakter aktor. Setiap filem yang dilakonkannya, kita dapat merasai watak yang dibawakannya benar-benar dapat dijiwai sama oleh para penonton. Apa sahaja peranan, sama ada sedih, marah dan gembira, dapat dilakonkannya dengan cukup baik. Tonasi suaranya, memek mukanya dan pengucapan dialog serta gerak lakonnya sangat bertenaga dan meninggalkan kesan mendalam kepada penonton. Sebagai contoh, kita saksikan lakonan beliau di dalam filem Semerah Padi sebagai penghulu kampung Semerah Padi yang sentiasa menghadapi berbagai-bagai cabaran. Orang berdengki khianat, iri hati dan bersengketa satu sama lain. Zina, perbuatan terkutuk. Mengapakah yang dilarang agama kamu lakukan?
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari itu, besok pagi-pagi, selepas sembahyang subuh, kamu berempat akan dipancung. Sudah, jangan merepet, Mina. Sebenarnya, ini Hasan, anak angkat aku. Di dalam filem Sajen Hasan pula, Daeng Idris memegang watak sebagai seorang ayah yang penyayang dan penyabar. Kita saksikan sendiri lakonan beliau di dalam babak ketika beliau dianiaya oleh tentera dan tali barut Jepun. Wah, jangan dipengapa-ngapakan dia. Kau tak ada kira mengenai dengan dia? Ya, tapi dia seorang perempuan yang bersifat lemah. Dari kata-kata kau itu, bikin kemarahan aku, kau tahu tak? Hormatkan orang Tuhan. Sungguh tak kusangka si Buang sudah jadi pengkhianat bangsa. Sudahlah Pak Cik. Pengarah Agung P. Ramli telah memberi beliau watak penjual dan pereka kain batik. Ini dapat kita saksikan bagaimana Daeng Idris membawa watak Abang Selamat di samping menjadi abang angkat kepada si bongkok yang cacat lakonan P. Ramli dalam filem Sumpah Orang Minyak. Di sebalik sifat cacatmu tersembunyi bakat maha pelukis. Kain batik habis dijual, kita beruntung, bongkok. Syukur, alhamdulillah. Beruntung. Si Bongkok, dikaulah penyambung mata pencarianku. Hai Mina, obat aku pun kau tak sediakan. Ini tak bergaram. Lupa benar kau sekarang ya. Inilah akibatnya. Sebuah lagi filem yang dilakonkan oleh Daeng Idris ialah filem Rana. Di sini beliau berwatak sebagai seorang ayah yang hidup sederhana bersama anak gadisnya Latifah Umar. Kita tonton sendiri bagaimana lakonan beliau sebagai ayah yang tenang dan menerima apa sahaja cabaran dari besannya sendiri, Mak Siti Tanjung Perak. Apa Cik Tahir pikir saya mau ke sana? Iyalah, kalau nak diikutkan sebagai mak mentua, seharusnya Cik Mah ke sana. Tapi anak Cik Tahir cukup menyakitkan hati saya. Dia sudah jadi permaisuri dalam rumah tangga itu. Perkara ini Cik Mah, saya harap janganlah dipikirkan sangat. Biar bagaimanapun, tenangkanlah anak Cik Mah laki-laki. Bantuanku batik sembahkan. Kalau minggu lalu kita kemukakan tarian dan pengajar tari dari studio KT Kres Puan Nosia Yem, kali ini kita bincangkan pula sudut tarian filem-filem keluaran studio Jalan Ampas. Pada tahun-tahun 50-an, tarian-tarian yang terdapat di dalam filem-filem keluaran studio Jalan Ampas kebanyakannya tarian-tarian yang berunsur Barat dan India. Ini bersebab daripada pengarah-pengarah waktu itu terdiri daripada orang-orang India. Sementara pengajar tarian yang sering bertugas di studio ialah Edith Costello, ibu kepada pelakon kanak-kanak Tony Costello. Pada akhir tahun-tahun 50-an, maka terdapat beberapa pengajar tarian seperti P. Suryati, bekas isteri kepada A.R. Tompel dan ibu kepada A.R. Badul, Makcik Habsah, Lela Sani dan Normadia. Pada awal tahun-tahun 60-an pula, tarian yang terdapat di dalam filem-filem keluaran studio Jalan Ampas lebih kepada kemelayuan. Lebih-lebih lagi apabila P. Ramli yang kemudiannya diikuti oleh pengarah-pengarah Melayu seperti Jamil Sulung, Umar Rojek dan Eskandar Risman mengarahkan filem-filem berbentuk Melayu. Studio Jalan Ampas menyediakan sebuah ruang khas untuk penari-penari berlatih. Di sinilah ruang yang dijadikan tempat latihan menari. Mari kita ikuti temu bual dengan seniwati Normadia, pelakon, penyanyi dan pereka tarian di Studio Jalan Ampas. Mula-mula Kak Nur bukan mengajar tarian sebagai pelakon, tapi Allah ya P. Ramli sudah ada kepercayaan
Dia bilang, coba Norma, aku nak cuba engkau ajar tarian. Aku tahu engkau, dia cakap. Kan macamnya dia cakap macam ini. Okeylah, pasal juga pasal I ajar. Dia mula-mula dia buat tarian Semerah Padi. Jadi Semerah Padi, ceritanya begini, kau buat tarian kemauan aku dalam cerita tu. Jadi bila Kak Norma ada kasih cara-cara macam mana nak buat tarian, Kak Norma minta tip dia. Lagu Semerah Padi ni cerita. Jadi cerita ni pasal soal peperangan kan, pergi wira-wira semua. Jadi dapat idea Kak Norma. Bila tu Kak Norma bikinlah tarian itu Sekapo Sirih. Bikin semua dalam 10 orang sama penyanyi 11. Itu sendiri Kak Norma punya idea. Ramli tidak campur tangan. Mengajar tu kurang-kurang bukannya sekejap je. Sampaikan malam. Sampai pukul 12 malam. Jadi penari-penari ni bolehlah dapat overtime. Jadi ajar, tapi Kak Norma ajar ni garang. Memang garang. Adik Kak Norma pun ada kat situ belajar. Semua takut dengan Kak Norma. Kak Norma tak nak main-main. Ajar betul-betul lah. Kalau tak betul lah, sekali dia sudah dapat 2 kali sampai sudah habis tarian tu punya bunga-bunga lah. Maka hampir Ramli nak tengok. Biarlah gugur bertumpah darah, biar berlingkar di medan perang. Bila tengok tarian tu semua tu dia pun terpegun. Norma, wajah tarian ni macam mana yang aku mau kepala otak kau bagus lah. Dia bilang, ini macam lah aku nak tarian, tak payah aku nak susah-susah cari angle. Sebab itu angle semua ada kat tarian tu. Terima kasih lah Ram. Ini ada, itu ada. Engkau boleh jadi direktor tarian lah, dia bilang. Dengan Ramli itu boleh katakan berapa filem macam-macam cerita apa nama tu, Sumpah Orang Minyak. Menyusun tari alat tari sembah diberi. Sampai pagi mengajar tarian tu dah. Tapi budak-budak ni bagus. Kalau tak betul kan, Kak Norma bilang jangan, balik ke tempat. Norma kau ni garang ya. Adik, cikgu mestilah garang. Anak murid tak betul ada rotan bedal semua takut. Jadi yang betul memanglah ajar disiplin orang. Time cukup datang belajar, jangan main-main. Jadi Kak Norma mau betul-betul datang. Jadi berapa gambar semua okey lah. Pada piramid tu sukalah. Tiap ngajak apa cerita Kak Norma ikut cerita tu apa. Macam kalau macam Sumpah Orang Minyak begini tarian kan ada yang nyanyi itu apa, Tulung Periuk. Tarianlah anak, hai putra mahkota. Hai tudung periuk. Datang hero menyanyikan. Jadi Kak Norma ambil cerita tu ada kena-mengena dengan Sumpah Orang Minyak. Jadi banyak Ramli pendek kata sampai dia bilang aku angkat topi lah Norma dengan kau pasal tarian. Terima kasih Ramli. Belakang tu nujum 4 belalang. Payung lah payung, aku tipang payung. Payung sutera nak raja muda. Rahmat-rahmat arwahnya kalau belajar dengan saya menari, kalau saya bilang Mama kau buat ni solo tak payah ajar, tak nak. Kalau Kak Norma tak ajar, Mama tak nak menari. Sampai begitu sekali dia mau daripada Kak Norma cipta tarian tu baru Mama nak menari. Daun mengkudu bercabanglah cabang, tempat temasya semur kerengga hatiku rindu. Oi kepadalah abang, menunggu masa serumah tangga. Ada juga yang kaku-kaku. Dialah orang tak biasa menari, tapi kita rajin belajar. Nanti penari-penari ni ada 10, ada yang tak betul. Bila tak betul tu Kak Norma pandai-pandai lah. Kau kat belakang. Sebab apa? Cover. Kalau kau tak betul nanti berapa lama nak syuting, tak boleh habis macam ni. Jadi yang mana pandai tu kat depan. Kak Norma cover kan. Jadi yang tak pandai-pandai lah, Kak Norma dulu memang minat Hindustan. Jadi bila minat Hindustan, pengarahnya pun Hindustan. Jadi tarian tu adalah bas-bas Hindustan. Kak Norma kalau buat memang bikin macam cara itu ada lari. Yang mana tak boleh keluar, dia cabut. Pasal tak boleh buat step, yang mana boleh tu tetap.
Ada masuk keluar, jadi cara itu jadi semua pengarah sukalah cara idea kat rumah mengajar tarian. Lemahlah lembut tangan dan kaki. Kegemilangan filem-filem Melayu dari kedua-dua studio, Jalan Ampas dan Jalan Buluh Perindu atau KT Kris, telah mencatat sejarah dunia filem Melayu. Kejayaannya yang besar dengan mewujudkan seniman dan seniwati besar serta pengarah-pengarah India dan Melayu dalam industri filem Melayu harus dibanggakan. Untuk mengetahui lebih banyak lagi kerja-kerja di belakang layar perak, nantikan kemunculan gemilang filem Melayu seterusnya.